melihat amalan yang ke-19. Ustaz, saya lupa nak recording dan juga pergi ke Facebook. Sekejap Ustaz, sekejap. Sayangnya, kejap ya. Nanti dia orang termiss pula rakaman, kejap. Baru nak tanya Kak Syida rakaman. Itulah, subhanallah, meradik lah ni. Maka tengah hari dekat Kak Syida tu. Puasa. Tak dengar Kak Syida? Kak Syida tengah ni untuk live FB ke tu? Okay. Boleh? Okey Ustaz, Kak Syida dah live FB dah. Okey. Baik, hari ini kita masuk perbincangan amalan yang ke-19, iaitu berkaitan dengan satu amalan yang masyhur berkaitan dengan kesunatan berpuasa pada bulan Rejab. Memang betul ada beberapa bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut adapun hari-hari tertentu yang disyorkan untuk berpuasa sunat. Namun di sana ada hari-hari dan bulan-bulan yang disebut secara umum berkaitan dengan memperbanyakkan amal soleh. Maksudnya tidak ada amalan khusus, cuma disebut sebagai amal soleh. Bila tidak ada amal khusus itu, sepatutnya bebaslah. Contohnya 10 awal Zulhijjah. Kelebihan 10 awal Zulhijjah yang lebih besar daripada jihad fi sabilillah apa semua tu berdasarkan hadis sahih kan. Dalam awal 10 Zulhijjah tu tidak ada pernyataan Rasulullah menyuruh untuk berpuasa, cuma dia kata amal soleh dalam tu lebih hebat daripada seorang yang keluar berjihad dengan melainkan dia mati di jalan Allah dengan harta dan juga nyawa dia lah. Maka itu tak boleh lawan lah. Maka para ulama memahami bahawa tidak ada amalan khusus, cuma apa saja amal soleh. Tetapi di sana ada sebilangan umat Islam, mereka suka bila ada hari-hari begitu, mereka suka puasa. Ada sebahagian umat pula dia suka solat. Ada pula dia suka sedekah. Maka ia terbuka. Baik, namun di sini ada saranan ataupun gesaan untuk berpuasa sunat di bulan Rejab. Cuba kita tengok apa statusnya berdasarkan perbahasan kita ini. Bulan Rejab ialah satu daripada 4 bulan yang dinamakan sebagai bulan haram, Ashhurul Hurum. Dan status bulan haram ini menurut orang Arab, bulan Islam pun mereka menghormati sebagai bulan yang mereka tidak akan berperang sesama mereka. Walaupun mereka ada perang dahsyat, bukan main ni, tapi bila mari bulan haram ini, 4 bulan itu, maka mereka tidak akan berperang. Walaupun musuh tu dia geram macam mana lalu depan mata dia, masa buat haji lah, antaranya Zulhijjah, dia buat haji tu, mereka tidak akan apa-apakan. Ini perangai yang terpuji di sebalik banyak perangai Arab kufar Quraisy jahiliyah ini yang sangatlah tidak bermoral apa semua, tapi dalam bab begini mereka cukup terpuji. Termasuklah akramud duyuf, iaitu memuliakan tetamu. Akramud duyuf, memuliakan tetamu, khususnya tetamu-tetamu yang datang ketika waktu musim haji. Walaupun musuh dia sendiri pun dia akan layan dengan baik. Ini perangai yang boleh, saya tak tahu jika orang kita ni, khususnya orang Melayu ni boleh buat. Jadi ada hari-hari yang bila mari hari tu, walaupun orang tu orang kita tak suka, tapi kita terima dengan hati terbuka. Wallahu a'lam. Baik, disebutkan di sini firman Allah Azza wa Jalla, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimuna fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antara 4 bulan haram, di antaranya 4 bulan haram.
Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahawasanya Allah bersama orang yang bertakwa. Surah At-Taubah ayat 36. Sabda Nabi SAW, As-sanatu ithna asyara syahran minha arba'atun hurumun thalathatun mutawaliyatun Dhul Qa'dati wa Dhul Hijjati wal Muharram wa Rajabu Mudar alladhi baina Jumada wa Sya'bana. Maksudnya, setahun ada 12 bulan, daripadanya terdapat 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, iaitu Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah dan Muharram, serta Rajab yang berada antara Jamadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari 3197. Jadi jelaslah penyataan tentang bulan Islam ada 12 dan ada 4 bulan haram ini memang disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari bahkan. Dan penamaan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal ini adalah penamaan yang diterima oleh Islam meskipun ianya adalah berasal daripada Arab Jahiliyah lagi. Ini memberi isyarat Islam satu agama yang akan terima mana-mana adat istiadat budaya yang tidak bercanggah dengan usul agama ini. Tak ada masalah untuk terima. Tapi bila dia bercanggah dari sudut akidah dan fiqh syariatnya, maka Islam akan adjust. Islam akan bagi solusi yang baru. Contohnya apa dia? Kalau kita baca kitab Rahiqul Makhtum, antara kitab sirah yang terbaik, terjemahan dalam bahasa Melayu pun sudah banyak. Ar-Rahiqul Makhtum, pengarang dia iaitu Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Ini pengarang yang memenangi hadiah nombor 1 pertandingan menulis kitab sirah yang dianjurkan oleh Arab Saudi sekitar tahun 1950-an, 60-an tempoh hari. Dalam mukaddimahnya, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri terlebih dahulu memberikan keadaan sosiologi ataupun sosio-budaya masyarakat Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Antaranya tradisi mereka dalam berkahwin. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, iaitu caranya orang tua klan ataupun dipanggil kabilah masing-masing berjumpa dengan orang tua masing-masing. Yang lelaki menghantar wakil orang tuanya menyatakan hasrat nak menyunting di taman apa semua itu begini. Dan yang belah ni pun kata, okey, tanyalah pihak tu setuju ke tidak. Bila setuju, khitbah, yakni bertunang. Dan selepas khitbah, barulah tetapkan hari perkahwinan dan akhirnya berkahwin dengan meriahnya. Ada mas kahwin dan seumpamanya. Yang kedua, seorang perempuan, dia boleh letak satu tanda di depan pintu rumah dia, menjadi isyarat bahawa mana-mana lelaki yang nak bersama dia, most welcome. Dan bila dia mengandung dapat anak, maka dia akan appoint siapa-siapa saja sebagai dia punya suami, yakni ayah kepada anak dia. Itu cara kedua. Cara ketiga pun lebih kurang sama. Dia akan bersama dengan mana-mana lelaki yang dia nak, seorang perempuan, dan akhirnya dia akan buat undian siapa yang menjadi ayah kepada anak dia. Dan beberapa cara lagi. Jadi bila Islam datang, ringkas ceritanya, Islam menerima kaedah yang pertama. Kerana kaedah yang pertama tu yang paling mulia dan juga paling, kita kata, paling menghargai kedua-dua belah pihak. Khususnya pihak wanita lah. Datang masuk meminang, menyatakan hasrat, membawa hadiah gitu-gini. Dan itulah jadi tradisi nikah kahwin kita sampai hari ini mengikut syariat Islam. Yang mana sudah diamalkan ketika mana? Sebelum Islam lagi. Iaitu Rasulullah berkahwin dengan cara tersebut. Dan pada zaman tersebut, golongan bangsa Quraisy ataupun golongan kabilah yang mulia bangsawan ini, itu cara dia. Tapi yang bawah-bawah, maka mereka buatlah cara yang kedua tadi. Yang ketiga, yang keempat tadi. Begitu juga dalam kes tanam anak. Kes tanam anak yang dinisbahkan pada Umar bin Khattab tak sahih. Tetapi kes tanam anak oleh bangsa Arab di Mekah ketika itu sahih. Ada. Quran menyebutkannya memang ada. Namun Quraisy tidak terlibat. Dia bani yang bawah-bawah ni. Yang maksudnya, kalau kita kata nak panggil kastanya, bani yang tidak bangsawan, yang rendah-rendah. Yang bila ada anak perempuan, jadi masalah kepada mereka sebab tak boleh bantu mereka buat kerja. Dianggap mendatangkan sial, dianggap nanti bila besar kena jadi pelacur, memalukan keluarga. Maka dia bunuh awal-awal. Ada. Tapi Quraisy tak terlibat.
Kalau tidak bagaimana Khadijah binti Khuwailid jadi hebat, isteri Abu Sufyan jadi hebat, berbagai lagi wanita-wanita Quraisy yang jadi hebat. Ini realiti yang kita kena tahu. Cuma peristiwa Umar bin Khattab yang tanam anak sendiri itu tidak sahih. Riwayat yang sudah dibuktikan oleh para ulama hadis, ulama sirah, bahawa ia tidak sahih, ia satu rekaan semata-mata untuk memburuk-burukkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Soalnya nak kata, tengok Umar, hebat, dikatakan dia orang hebat. Ketika dulu dia pun bunuh anak sendiri je. Soalnya nak kata begitulah. Tapi peristiwa bunuh ataupun tanaman itu ada sungguh, Quran kata. Tapi tidak melibatkan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Jadi penamaan Muharram, Safar, Zulqa'dah, Zulhijjah apa semua tu tak ada isu. Diterima setelah Rasulullah masuk Islam pun diterima. Cumanya bulan mana mula dulu? Ni ada perbincangan sikit. Ketika berlakunya hijratun Nabi SAW, dan pada ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, dia menjadi Amirul Mukminin, dia nak mulakan kalender Islam untuk memudahkan pentadbiran. Maka nak mula daripada mana? Kalau mula daripada, ada sahabat cadang, mula daripada kelahiran Rasulullah. Kalau ambil daripada kelahiran Rasulullah, sama dengan Kristian ambil daripada kelahiran Nabi Isa ataupun Jesus. Rasulullah tak nak. Bila diberi cadang bukan Rasulullah, Sayyidina Umar tak nak. Bila mula daripada itu, bila mula daripada ini, last sekali ambil daripada peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah, maka dikatakan awal Muharram. Sebenarnya Rasulullah keluar daripada rumah di Mekah awal Muharram dan sampai, adapun ada terbalik, saya tak ingat yang betul, tapi nak katanya diambil awal Muharram sebagai bulan pertama hijrah, tapi Rasulullah dalam peristiwa hijrah, dia hijrah sebelum Rabiul Awal apa dia? Jamadil Akhir, Safar dalam 26 ke 27 dan sampai pada Rabiul Awal. Dia begitu. Dia ada hujung makan bulan. Jadi bukan awal Muharram. Cuma kebetulan nasyid kita ni awal Muharram, detik permulaan hijrah tahun Nabi. Menjadikan kita salah anggap bahawa hijrah Nabi telah berlaku pada bulan Muharram. Sebenarnya awal bulan diambil bila Sayyidina Umar nak tentukan bulan bermula yang bulan tahun Islam tu bila, maka dia ambil bulan hijrah tetap dengan menjadikan Muharram sebagai bulan pertama. Sebab nak mudahkan kiraan saja. Sebab nak mudahkan pentadbiran. Tapi telah dianggap bahawa Muharram itulah bulan berlakunya hijrah. Bila disemak fakta sirahnya, tidak. Boleh semak balik dalam apa nama Rahikul Maktum ada perkara tersebut. Dia Safar ujung tu dah sampai pada Rabiul Awal. 5-6 dia lebih kurang seminggu proses perjalanan tersebut dalam lebih kurang 500 km jugalah perjalanan itu dengan unta, dengan kuda, dengan unta tu ada berunta apa berjalan kaki Rasulullah dengan Sayyidina Umar. Baik. Selain pada itu dapat difahami bahawa Rajab memiliki kemuliaan sebagai satu daripada 4 bulan haram. Yakni orang Arab bulan haram sebelum Islam pun mereka sudah tidak berperang pada bulan tersebut. Namun ada peristiwa bila zaman Islam, golongan kafir Quraisy telah langgar perjanjian ini, iaitu dia telah melanggar, iaitu dia telah melakukan juga peperangan dan juga apa dalam bulan haram ni yang menyebabkan berlakunya Fathul Mekah itulah peristiwanya. Baik. Daripada itu dapat difahami bahawa Rajab memiliki kemuliaan sebagai satu daripada 4 bulan haram. Terdapat hadis yang menggalakkan berpuasa pada bulan haram, iaitu sabda Nabi SAW, sum minal hurum watruk sum minal hurum watruk sum minal hurum watruk. Berpuasalah pada bulan haram dan tinggalkan, puasalah pada bulan haram dan tinggalkan, puasalah pada bulan haram dan tinggalkan. Hadis riwayat Abu Daud nombor 2430. Baik. Hadis ini menunjukkan Nabi SAW menggesa untuk berpuasa di bulan-bulan haram dan tinggalkan, iaitu berpuasa sebahagiannya. Sebahagian puasa, sebahagian jangan puasa. Yakni jangan berpuasa penuh lah. Bukan puasa wisal, iaitu direct, berturutan tanpa henti.
Dan berbuka pada sebagian hari lain. Justru bulan Rejab termasuk satu daripadanya. Walau bagaimanapun, adakah terdapat puasa sunat yang dikhususkan pada bulan Rejab? Dia beza tu. Puasa sunat mutlak yang umum, bila-bila kita boleh buat, atas dasar dalil yang umum, bulan Rejab ataupun bulan haram ada fadilat amal, fadilat tertentu. Fadilat ni kelebihan. Al-fadil kita panggil. Al-fadilatu. Al-fadilah ustazah. Al-fadil ustaz. Yang ni yang ada kelebihan. Jadi fadilat tu kelebihan. Walau bagaimanapun, adakah terdapat puasa sunat yang dikhususkan pada bulan Rejab? Ada ke puasa khusus? Kalau kita kata puasa umum, nak puasalah, tak nak puasa tak apa. Lepas tu niat puasa apa? Sengaja aku puasa sunat bulan Rejab. Boleh ke begitu? Tak perlu. Puasa je. Tak perlu ada pengkhususan. Itu maksudnya. Baik, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ini seorang ulama besar mazhab Syafi'i yang mensyarahkan hadis Sahih Bukhari, Fathul Bari, iaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in min mu'ayyin wala fi qiyami lailatin makhsusatin fih hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Tidak warid hadis yang sahih yang boleh dijadikan hujjah berkaitan kelebihan Rejab. Begitu juga puasa penuh padanya juga tiada kelebihan. Juga berpuasa sebahagian daripadanya pada hari tertentu. Juga mendirikan malam yang khusus padanya. Tengok keterangan dia tu. Baik, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, hadis daripada Sa'id bin Jubair. Ketika ditanya tentang puasa Rejab, kata beliau, radhiyallahu anhu, beliau mendengar Ibni Abbas radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga kami berkata baginda tidak berbuka, dan baginda berbuka sehingga kami berkata baginda tidak berpuasa. Hadis riwayat Muslim nombor 2782. Baik. Tu matan dia terlebih dahulu. Kita macam terawal-awal lagi tu. Apa maksud sebenarnya ni? Maka di sinilah Ustaz Sabit kita mendatangkan huraian daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Seorang imam yang dianggap sebagai hujjah dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Muhammad ataupun Yahya bin Sharaf An-Nawawi Syafi'i rahimahullah, ketika mensyarahkan hadis ini beliau berkata, az-zahiru anna murada Sa'id bin Jubair bihadzal istidlali annahu la nahya anhu wa la nad fihi li'ainihi bal lahu hukmu baqi asy-syuhuri wa lam yathbut fi shaumin ar-rajab nahyun wa la nadbun li'ainihi walakinna asla as-shaumi mandubun ilaihi wa fi sunanin Abi Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaba ila al-shaumi min al-ashhuril hurumi wa rajabun ahaduha wallahu a'lam. Baik, tengok terangan tu. Zahirnya maksud Sa'id bin Jubair dengan pendalilan ini, yakni berdasarkan hadis yang dibacakan oleh Sa'id bin Jubair, hadis riwayat Muslim, bahawa puasa Rejab tidak dilarang dan tidak disunatkan secara ain, yakni secara jelas, secara khusus. Tidak disunatkan dan tidak ditegah. Tetapi bagi Rejab hukum sebagaimana bulan-bulan yang lain. Nak puasa mutlak, nak puasa secara mutlak bolehlah. Puasa mutlak ni puasa umum lah. Tidak sabit larangan maupun galakan pada puasa Rejab secara khusus. Maka tidak boleh kata kenapa puasa bulan Rejab ni ada suruhan daripada Rasulullah. Ada fadilat tertentu sekian-sekian, siapa yang puasa dalam Rejab dapat pahala sekian-sekian. Tidak boleh. Sebab tidak ada dalil yang khusus. Dan diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud bahawa Rasulullah SAW menggalakkan untuk berpuasa pada bulan haram dan Rejab adalah salah satu daripadanya. Imam Nawawi kata, namun di sana memang ada lah Rasulullah menggalakkan untuk berpuasa pada bulan-bulan haram, iaitu 4 bulan tu, dan
Rejab salah satu daripadanya. Maka galakan itu adalah galakan umum. Dapat tak pahala? Dapatlah pahala sunat. Pahala puasa sunat lah. Cuma jangan khususkan. Itu saja nak dikatakan. Jangan mengkhususkan. Jangan kata puasa bulan Rejab dapat pahala sekian-sekian. Siapa yang nak siapa yang mahukan sebuah istana dalam syurga sebagai istana yang lebih hebat, maka puasalah bulan Rejab. Kita dengar meleleh Hailio tu. Dia menarik, dia fadilat yang menarik. Tapi benda tu, puasa tu tak ada masalah. Yang jadi masalah bila kita fadilatkan ia, memandai-mandai itu. Daripada perbahasan ringkas yang dikemukakan ini, berpuasa pada bulan Rejab bukan kerana ianya Rejab, tetapi kerana ianya adalah satu daripada bulan-bulan haram. Bolehkah berpuasa penuh di bulan Rejab? Puasa wisal itu. Sebahagian orang yang memiliki kesungguhan beribadah yang hebat, ada kalanya mereka berpuasa penuh di bulan Rejab, disambung dengan Sya'ban juga penuh, dan kemudian puasa wajib Ramadan. Justru mereka berpuasa 3 bulan penuh tanpa gagal. Allahu Akbar, kata pengarang kita ni, dan saya pun pernah jumpa orang macam ni, tuan-tuan. Ada, Padahal, adakah hal ini suatu yang menjadi masalah dari sudut syarak? Boleh ke macam tu? Syarak suruh ke? Wallahu alam, kata pengarang kita ini, ianya bukanlah satu masalah sebab ia bukan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, macam hari raya puasa, hari raya haji, Aidain, apalagi hari haram. Beberapa hari lagi yang haram puasa tu. Jadi, yang ini tidak termasuk. Yang ini tidak termasuk. Puasa sehari pada bulan Rejab, seperti puasa atau yang nanti. Baik. Adakah hal ini suatu yang menjadi masalah dari sudut syarak? Tidak. Asalkan tidak ditunggalkan Rejab. Asalkan tidak dipanggil idhafah. Idhafah, iaitu idhafah ni menetapkan suatu yang tiada ketetapan lah. Kata Allamah Al-Bahuti ketika mensyarahkan matan Zadul Mustaqni', wa yuqrahu ifradu Rajab bis-sawmi li'anna fihi ihya'an li syi'aril jahiliyah fa in aftara minha min aw sama ma'ahu ghairuhu zalati karahah. Dan tidak disukai, karah wa yukrahu tu dah dibenci tu. Dia terjemah tidak disukai, Dan dibenci menunggalkan Rejab ifradu dengan puasa. Yakni mengkhususkanlah, maksudnya di situ adalah mengkhususkan. Kerana hal itu padanya menghidupkan syiar jahiliyah. Tetapi jika dia tidak berpuasa sebahagian daripadanya atau berpuasa selainnya, bulan lain seperti Sya'ban, seperti bersama Rejab, maka hukum makruh itu hilang. Kenapa? Kerana dia ambil fadilat kelebihan bulan haram. Bukan bulan Rejab, tapi bulan haram. Maka dia puasa bulan Rejab, dia puasa bulan tadi, yang 4 bulan tu, Rejab, kemudiannya Sya'ban, Zulkaidah, Zulhijjah. Betul tu? Bulannya apa yang 4 tu? Dia berpuasa pada bulan haram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan akhirnya Rejab. Jadi dia ambil sikit-sikit. Nah, ni pun dia ambil, kata ambil sehari lah, Rejab. Maka dalam Sya'ban pun dia ambil sehari, dalam Zulhijjah pun dia ambil, dalam Muharram, Sya'ban. Dalam Zulkaidah dia ambil sehari, dalam Zulhijjah dia ambil sehari, dalam Muharram dia ambil sehari, dalam Rejab dia ambil sehari. Sebab apa? Sebab Rasulullah kata, ada fadilat bagi mereka yang puasa bulan haram. Bukannya bulan Rejab, bulan haram. Jadi dia ambil semua itu, maka dapatlah pahala sunat berdasarkan hadis Nabi SAW tadi. Baik. Rumusan daripada pengarang kita ini, puasa pada bulan Rejab juga puasa pada hari-hari tertentu di bulan Rejab memang tiada sandarannya daripada wahyu seperti 1 Rejab dan sebagainya. Kerana sebahagian orang kita, dia pegang ada fadilat. Kena buat begini, kena buat begitu. Termasuk lagi nisfu Sya'ban tu. Nisfu Sya'bannya, berbagai lagi lah penetapan-penetapan yang dinyatakan itu. Yang kedua, kemuliaan Rejab adalah kerana ianya merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram daripada 4 bulan tersebut. Iaitu bulan yang kita sebutkan tadi, apa dia? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Kemudiannya digalakkan berpuasa pada bulan-bulan haram
Rejab adalah salah satu daripadanya, tetapi tidak ada pengkhususan Rejab berbanding bulan haram yang lain. Boleh puasa, dan semoleknya kalau nak puasa bulan Rejab, kena puasa bulan lain juga, mengambil fadilat bulan haram itu. 4 sekaligus. Yang keempat, boleh berpuasa penuh di bulan Rejab dengan syarat digabungkan dengan bulan yang lain, contohnya bulan Rejab dan Sya'ban. Baik, itulah rumusan kita. Sampai nak ganti puasa pun tunggu bulan Rejab. Kalau begitu, dia macam 10 awal Zulhijjah, ya. Fadilat 10 awal Zulhijjah. Kalau biasa saya, sebab Zulhijjah ni selepas bulan Ramadan, kan? Lepas bulan Ramadan, bulan Syawal, baru datang Zulkaidah dan kemudian Zulhijjah. Jadi 10 awal Zulhijjah sebelum masuknya hari wukuf Arafah tu, maka 10 hari itu 10 yang sangat hebat lah. Sangat hebat. Yang jarang orang kita bagi perhatian. Biasanya saya kalau dalam kuliah aku tazkirah, saya kata siapa yang tak sempat nak khatam Quran ketika dalam Ramadan tempoh hari, masih ada berbaki beberapa surah, berapa juzu, siapa yang duitnya tiba-tiba terlebih banyak selepas Ramadan tempoh hari, tak sempat nak derma dalam Ramadan 10 akhir, siapa yang tiba-tiba rasa bahkan nak ganti puasa ke apa semua, pada saya lah, saya cadangkan 10 awal Zulhijjah itu adalah waktu yang terbaik. Kerana selain daripada ganti hutang kita dengan Allah, berkebetulan pula waktu itu waktu yang sangat hebat, masa tu. Fadilah 10 pada 9 pada 10 hari tu. Jadi jangan duk main-main lah. Jangan duk main-main dengan fadilah tersebut. Jadi kalau kata ada orang dia nak qada puasa, dia niatnya tunggu bulan haram sebab nak dapat pahala fadilat bulan haram itu, ia tidak menjadi kesalahan. Cuma kita khawatir kalau dia tak sempat masuk itu saja. Kalau dia yakin dia boleh sampai selepas daripada dia Ramadan dan dia tidak qada dalam bulan Syawal 6, thumma atba'u sittati min Syawal, kan, 6 hari Syawal menurut mazhab Syafi'i adalah sunat dan pahalanya sama dengan pahala puasa setahun tu, maka dia pun tunggu, tak apalah, tunggu nanti Rejab masuk, Zulkaidah, Zulhijjah masuk dan seumpamanya. Baik. Line Ustaz tu. Salah line Ustaz. Ustaz Frozen. mana ni? Masuk ke tempat time kot. Main dia. Situ saya. Situ keluar ke? Ustaz terkeluar lah. Line Ustaz kot. Tak ada nama Ustaz kat sini. Udah ada masuk. Haji Syidah nak tumpang tanya, kalau Facebook tu apa lamanya? Syida Alias. Okey, Ustaz masuk balik dalam. Syida Alias. Ustaz Syida Alias. Ada sesuatu melalui. Bahaya ni. Baik, sebenarnya ada orang call saya guna phone. Baik, kita berakhir di situ. Ada persoalan apa-apa? Saya tengok adalah komen chat box, ada sesuatu yang di-share oleh Kak Liza ke siapa tu? Lina. Kak Lina. Sekejap saya tengok Tu ada ya dulu. kali bulan Rejab kan orang akan cakap tu fadilatnya tu, sebab tu orang nak puasa. Tu dia. Begitulah, betul lah ada fadilat bulan haram. Memang betul ada fadilat bulan haram, cuma tidak ada fadilat khusus bulan Rejab. Jadi kalau kata nak puasa qada untuk bulan Rejab ke apa semua tu boleh. Tapi bila dah terqada dalam bulan Rejab tu, maka bulan Zulkaidah, bulan Muharram yang lain tu, bulan haram yang lain pun kena puasa juga. Supaya dapatlah fadilat berpuasa pada bulan haram. Wallahu alam. Demikianlah yang kita faham daripada perbahasan Ustaz yang didatangkan oleh Ustaz Sabit kita. Wallahu alam.
Baik, terus kita pergi Ustaz, pada yang bab seterusnya. Ya. kat paste kat situ tu, kalau kita tengok macam terlalu too good to be true lah kot So kalau Macam mana, tak macam faham? sampai ada yalah dapat sayap lah terbang ni boleh so, macam kita kata yelah dekat sirot kan macam-macam boleh jadi kan, tapi Ni bila kalau macam Ustaz Zul terlalu ni Ya, siap ya, lah ya. ni. hebat sangat lah ganjaran tu kan. Hebat Kita sangat. antara ciri-ciri bukan yang sahih lah ni Ustaz Ya. Dalam kitab yang kecil oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah yang bertajuk apa dia? Allahumma salli ala Muhammad, tak ingat dah. Berkaitan dengan 63 ciri-ciri hadis palsu. Ciri yang pertama lagi, kalau satu amalan tu fadilatnya terlalu luar biasa. Contohnya baca selawat sekali, selawat tu pula selawat yang direka oleh tokoh sekian-sekian, tok syekh sekian-sekian. Siapa yang baca selawat tersebut sekali saja seumur hidup dapat pahala seluruh nabi dan rasul. Bukan main. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau ada yang jenis lagu tu memang kita kena nyalakan lampu mentol kita punya critical thinking. Kita kena minta maaf yang nampak macam tak apa saya semak dulu, janganlah kata gitu. Kalau ustaz duk mengajar ke siapa yang beritahu tu jangan kata woi palsu ni bid'ah macam gitu. Kata minta maaf saya kena pertamanya kena tanya daripada mana sumber dia ambil. Yang keduanya minta maaf saya kena semak dululah amalan ni apa semua tu gini. Dan akhirnya bila kita tahu bahawa memang tak sahih lah, memang dia ambil daripada kitab mana-mana tak tahu. Kitab-kitab amalan-amalan ni lah apa nama dia panggil? Petua-petua. Kitab Kerja macam mulut Ustaz. macam-macam. Dan pelbagai lagi. Makanya kita pun maklumkan dia secara peribadi atau ustazah minta maaf yang ustaz sebut tadi dalam kuliah saya telah semak berdasarkan sumber sekian-sekian. Memang saya dapati berdasarkan sumber yang sahih ni amalan tersebut memang tak sahih. Hadis yang ustaz share tadi adalah hadis yang tidak sahih. Kena sebut gitulah untuk tegur dia. Pun dia kata hang pandai pada aku no. Hang dia pada pandai no. Hang mengaji berapa kitab dah. Jadi yang tu kita pun ma'assalamah. Ma'assalamah. Kita kata kita dah melaksanakan tanggungjawab kita, share dan cuba betulkan walaupun kita ni tidaklah selevel dia ustaz, dia ustazah, dia guru, dia profesor, tapi kita dah share. Ustaz, yang ustaz share tadi yang pasal amalan sekian ni, saya dapati berdasarkan carian saya sikit bahawa ia tidak sahih. Baik. Itulah saja yang boleh kita buat. Dan kalau dia kata dia marah balik kita apa semua, dia kata awak ni gini-gini, lepas tu dia merajuk tak nak dah mengajar antum semua ni. Nak buat macam mana? Cari orang lain. Baik. Amalan Ustaz, ke-20. Ustaz, maaf mencelah tanya soalan sikit tak? Berkenaan dengan soal puasa 3 bulan berturut-turut tu kan memang menjadi amalan para ustaz-ustaz lah, guru-guru dekat Syria sendiri pun dia mengamalkan. Tapi itulah Ustaz, masalah dia macam memang tak ada standard. Namanya kalau dia orang buat puasa tu, kayaknya tak salah jugalah kan sebab dia berpuasa di bulan haram kan. Dia berpuasa di bulan haram. Rejab tapi Syaban bukan bulan haram kan. Itu yang macam kat mana sandaran dia Ustaz yang dia orang boleh berpuasa sampai 3 bulan berturut-turut tu? Rejab, Syaban, Ramadan. Bulan Syaban tu memang bulan yang Nabi suka untuk puasa. Nabi banyak puasa bulan Syaban kan Ustaz? Tapi dia puasa straight lah, tak berhenti lah kan. Maksudnya sebulan ingat. kan. Arwah Nek dulu pun puasa direct ada Rejab, Syaban, Ramadan. Tapi bila tanya dia cakap ni je, dia cakap nak latih diri supaya esok bulan Ramadan tu puasa tu lebih khusyuk lah maksudnya. Dia cakap macam tu lah, tapi tak tahu lah sebenarnya. Ustaz ni terkeluar ke apa ni? Frozen. Oh itulah. Terkeluar pula lah. Soalan. Dan kita macam sebab orang call lagi dah tu Ustaz pakai hotspot Ustaz tu. kat office kot ni. Bila pakai hotspot, bila ada call in, habislah.
okay, tak apa, Ustaz teruskan je lah sebab benda tu macam confuse sikit lah kan amalan orang dulu kan, tapi rasanya orang sekarang mungkin tak beramal, tapi ada juga yang beramal dengan tu kan, 3 bulan puasa tu. Dia tu dah tahu. Begitulah. Kalau amalannya dengan tidak mengkhususkan, should be no problem lah. Kalau dia mengkhususkan ada fadilat-fadilat tertentu, bukan fadilat yang disandarkan pada bulan haram tadi, maka dia kena datangkanlah dia punya rujukan daripada mana. Tapi kalau dia sekadar memang kami puasa semata-mata puasa lah, tak ada masalah apa lah. Baik. Kita pergi kepada amalan yang ke-20 insya-Allah. Berkaitan dengan apa dia ni? Berkirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Ini pun hot stuff juga ni. Baik, berkirim salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang amalan kita lah, memang amalan biasa kita. Jika ada orang yang nak pergi buat apa? Umrah ataupun haji, maka kirimlah salam kami pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba Allah yang pergi ke umrah ataupun haji itu, bila dia ziarah maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun bagilah assalamualaikum ya Rasulullah. Maka dia pun niatlah untuk menyampaikan salam orang yang kirim salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalannya nanti kita tengok apakah perkara tersebut ada alasan walaupun sangat masyhur, dan sebahagian besar ulama juga menerima amalan tersebut sebenarnya. Jadi nak kata salah total pun ramai juga ulama-ulama besar duduk kata okey tu. Tapi nak kata betul memang disuruh oleh Rasulullah, tidak ada secara khusus. Saya yakin nanti kita akan tengok suruhan tersebut. Yang ada khusus adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang ada arahan khusus. Mari kita tengok apa yang dibincangkan oleh Ustaz Sabit kita ni. Berkirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan ke-20. Alhamdulillah laju kita ya. Saya nak khatam secepat mungkin lah buku ni, supaya nanti kita tuan-tuan boleh revise balik nanti dan boleh mengajar lah pula kalau boleh ya. Boleh cerita pula pada orang lain berdasarkan apa yang kita bincangkan ini. Yang ini berkirim salam kepada Nabi SAW menjadi satu kebiasaan yang berlega dalam masyarakat. Adakah amalan ini mempunyai sandaran untuk diamalkan? Mereka yang pergi menunaikan umrah atau haji sering diminta untuk mengirim salam kepada baginda SAW di makamnya. Jika pergi ke Masjidin Nabawi di Madinatul Munawwarah, khususnya di Raudhah, ya, tempat yang tempat yang memang antara tempat yang dimustajabkan doa tersebut. Bainal mihrab dan kubur Rasulullah tu dikira sebagai Raudhah. Siapa yang sangat berpeluang masuk dalam tu, tapi nak masuk dalam tu dia punya bergaduh tu tak nampak macam Islamik lah pula ya, nampak macam melampau lah pula di situ sampai pijak-pijak orang apa semua tu. Kalau terjatuh memang kena pijak tak bangun dah situ tuan-tuan. Cara mereka masuk tu nak buat benda baik tapi dengan keadaan. Dan di sana menarik cerita-cerita mereka yang pergi ke sana, khususnya wanita muslimat ni, ataupun lelaki lah, muslimat boleh masuk di Allah alam. Saya tak pernah pergi minta maaf. Tapi ada orang pergi, dia kata dia berdoa lah nak sangat masuk dalam Raudhah. Tapi tak nak berebut sebab yalah main dengan Turki, main dengan Afrika besar-besar ni, mana nak lawannya kita. Kita dah rendah perut bocik pula. Jadi nak berlawan tu rasa tak padan. Jadi dia berdoa pada Allah, ya Allah, doa nak masuk, biarlah sekali nak masuk dalam Raudhah, tempat mustajab doa. Ataupun nak berasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jasad Rasulullah tu. Dia mari dengan hub, cinta, kasih sayang, kerinduan. Dan benda tu tak mengarut, bukan kita dakwah Rasulullah muncul depan mata ke apa semua, tapi itu memang perasaan jiwa kita. Kita rasa nak dekat, kita rasa nak, saat yang paling dekat kita dengan jasad Rasulullah yang ditanam dalam kubur, yang kita yakin jasad Rasulullah tidak diusik itu. Memang doa dalam tu. Jadi rasa keterharuan, rasa mari macam-macam lah sebabnya, mari rasa lain macam tuan-tuan. Mereka yang pernah lalui, mereka tahulah macam mana perasaan tersebut. Jadi dia minta supaya boleh masuk. Tanpa kena WWF dulu. Tanpa kena Gusti dulu. Tanpa kena menyiku orang dulu apa semua. Takdir Allah Ta'ala atas doa dia tersebut, entah macam mana jadi mudah dia masuk. Mungkin dia pergi pukul 3 pagi ke pukul 4 pagi yang masa tak ada orang sangat ke macam mana ke.
Sekarang boleh dah tak berebut masuk Raudah. Ni apa pengalaman ada kat Lina kita. Saya tak pernah pergi ya. Tak belum sampai lagi. Ada orang ajak pergi tapi saya kata nanti dululah. Nak cari kekuatan nak naik kapal terbang tu tak berani. Baik, hadis ini memberi petunjuk. Baik, Islam adalah agama yang sangat mudah diamalkan. Yassiru wa la tu'assiru. Yassiru wa la tu'assiru. Permudahkanlah, jangan susahkan. Jangan sampai orang lari. Rasulullah marah. Bila Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu jadi imam baca panjang, ada baby menangis. Muaz tetap baca panjang. Maka Rasulullah pun agak marahlah pada Muaz. Kamu nak jadikan orang lari pada agama ini ke? Begitu bahasa dia. Kamu buat begitu menyebabkan orang jadi susahlah. Jadi itu dibahaskan kepada ulama. Jangan disusah-susahkan. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan selawat dan salam ke atasnya? Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Janganlah kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Janganlah kamu jadikan kuburku suatu perayaan. Bersalawatlah kepadaku. Sesungguhnya selawat kamu sampai kepadaku di mana juga kamu berada. Hadis riwayat Abu Daud nombor 2442. Man shalla alayya marrat, siapa yang selawat pada aku sekali, sallallahu alaihi asyar, Allah selawat pada dia 10 kali. Dan yang bawa selawat kita yang kita baca pada Rasulullah adalah para malaikat sendiri. Malaikat bawa kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maka malaikat membawa selawat kita pada Rasulullah SAW dan Allah menjawab selawat kita itu sebanyak 10 kali. InsyaAllah. Itu asasnya yang kita pegang sebagai orang yang belajar sunnah Nabi SAW secara khusus. Hadis ini memberi petunjuk yang jelas pada kita yang kita tidak perlu meminta orang mengirim salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dibahkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tak perlu lah. Dia jadi satu benda tak ada isu pun sebenarnya. Tapi lama dia jadi macam satu benda yang ditekankan. Siapa nak pergi? Kirim salam lah pada Rasulullah. Tolonglah kirim salam pada Rasulullah. Jadi amalan berkirim salam tu memang ada dalam Islam untuk orang hidup, tak ada masalah. So sekarang ni Rasulullah sudah wafat. Yang lebih sahihnya adalah bila kita selawat dan salam pada Rasulullah pada bila masa dengan lafaz yang betul apa semua, maka akan sampailah kok mana pun, tak ada masalah. Lah itu. Baik, pasti lebih baik kita sendiri yang mengucapkan salam dan selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana juga kita berada, bahkan di ceruk hutan, di perhentian bas ketika menunggu giliran di pejabat pos atau tersekat di kesesakan lalu lintas. Selawat dan salam akan sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ditambah pula kenapa meminta orang lain yang menyampaikan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Kenapa nak suruh orang lain? Kita boleh buat sendiri. Dan kita lebih baik kita sendiri kerana nanti Rasulullah kenal kita. Ni selawat yang Zahiruddin bagi. Ni selawat yang Syida bagi. Ni selawat yang Noliza bagi. Ni selawat yang Syahira bagi. Oh, bukan main. Tiba-tiba kita suruh bagi salam pada kirimkan. Kirimkan tu tak tahulah sampai ke tidak tu satu hal dah. Nah, yang keduanya pula dia membawa kepada satu benda baru yang jadi fenomena 2-3 tahun lepas kalau siapa ingat. Apa dia? Vele doa. Bayar sekian-sekian, nak hajat apa-apa, tulis sekian-sekian, bayar package sekian-sekian, saya akan pergi doakan hajat ini di hadapan Kaabah. Oh, bukan main. Seronok dia panggil apa dia? Dia panggil khidmat vele doa. Siapa ada hajat, tulis sikit, WhatsApp pada saya, nombor akaun sekian-sekian. Kalau panjang sikit, sekian harga. Kalau pendek sikit, sekian harga. Seronok hidup. Tapi ada orang percaya. Ada orang, membeli package tersebut. Sebab apa ni? Waliyadzubillah min talik. Tak faham lagi. Agama Islam ni kalau ikut sunnah betul, tak akan banyak habis duit, tuan-tuan. Saya bagi contoh apa dia? Saya bagi contoh dalam masalah, bukan khidbah, yakni bila beranak ni. Kita panggil apa? Akikah dengan tahlul. Apa nama tahlul pula? Akikah tu satu hal. Sebelum akikah tu cukur jambu kita panggil apa? Tahnik. Tahnik. Kefahaman orang sekarang bila nak buat tahnik tu mesti seolah-olahnya bersekali dengan buat akikah. Satu hal. Sebenarnya dua benda yang berbeza.
tahnik lah, akikah lah. Dua-duanya sunat. Cumanya bila mana budayanya adalah bila tahnik ataupun akikah, maka kena jamu orang makan. Itu satu benda yang besar pahala dia. Cumanya kita kena ingat orang muda lah kita kata ya, baru lepas degree, suami isteri, kerja biasa-biasa, belum dapat lagi kerja yang agak stabil. Dah kahwin dapat anak. Dah kahwin dapat anak. Dua masing-masing ni kerja contoh lah, walaupun ada degree, kerja dulu, tak nak menyusah mak ayah ni, mereka pun kerjalah dulu sebagai salesman, K4 ke salesman, inilah biasa-biasa, gaji RM1,000 lebih kurang suami isteri, ataupun jadi McDonald punya ni, dapat anak. Dapat anak tu, kemudian rezeki ke depan tu lebih baik lah. Tapi tak kata mula-mula. Jadi dia duk fikir dua orang ni, gaji RM1,000 seorang ni, sewa rumah RM500 dah. Anak baru dapat, dah habis berapa dah anak di situ. Jadi dia kata kalau nak buat tahnik ni, nak kena panggil orang surau. Orang surau, orang masjid ni pula jenis lapar-lapar belaka. Kalau sekadar mi goreng, tak layan. Kena kambing golek, kena nasi arak. Baru dia akak jempol ni. Kalau duk main biskut kering apa semua, kena kutuk ni. Jadi lagu mana? Tak payah buat tahnik lah. Tengok dia salah faham. Dia salah faham antara tahnik dengan akikah. Akikah tu memang semulih kena jamu orang lah. Jadi kenalah ada modal sikit, tak boleh tak ada modal. Tapi tahnik sebenarnya tak perlu kepada perkara tersebut. Tahnik ni, ayah sendiri tu boleh buat. Paling tidak pun menjadi tradisi dan juga menjadi, kita kata sunnah lah juga, cari orang yang alim, saleh, orang tua yang kita rasa sangat sesuai. Kalau biasanya Tok Imam, Tok Lebay, ustaz-ustaz kampung kita lah. Saya orang suruh tahnik, saya kat janganlah. Takut jadi pening budak tu kata. Cari orang lain lah. Tak berani. Anak saya pun saya tak cukup pada seorang-seorang. Tak berani, takut. Jadi bila kita nak fahamkan anak-anak muda ni yang baru kahwin ni, bahawa tahnik tu satu sunnah yang tak payah guna duit pun, yang tak habis pun duit. Contohnya almarhum Tok Guru Ni Aziz dulu, pada hari Jumaat, setiap hari Jumaat lepas dia kuliah subuh, berjujuk orang duk tunggu, 40 orang, 50 orang, bawa baby masing-masing, bawalah tamar ke, bawalah tamar dengan apa benda, tamar lah biasa kita bawa tu dengan air zam-zam apa semua untuk Tok Guru Ni Aziz tahnik. Di situ juga. Yakni kita kalau jenis tak ada modal apa semua, orang muda ni saya nak bagi tahu orang muda lah. Memang kita tak mampu nak jamu seorang masjid yang memang kelaparan itu, maka kita pun bawa baby kita pergi jumpa siapa-siapa, minta tahnik. Biasa-biasa je lah. Ni nak ikut artis, nak ada berendoinya, nak ada marhabannya. Memanglah. Dia duk tengok Siti Nurhaliza, dia duk tengok itu, nak buat gitu juga. Mana boleh. Kena tengoklah kita punya kemampuan tu setara mana. Kalau memang kita tak mampu buat jamuan sekali dengan akikah apa semua, just tahnik sajalah. Jangan sampai beranggapan tak mampu tak payah tahnik lah. Hilang satu sunnah besar, sunnah dalam maulud, sunnah dalam kelahiran anak itu. Allahu Akbar. Ayat ni kita cuba fahamkan, kalau ikut sunnah betul, duit memang tak banyak habis. Kalau ikut sunnah yang dipanggil apa dia? Sunnah yang dilantik apa dah? Disubkonkan, subkontrak, banyaklah duit habis. Sunnah-sunnah yang disubkontrakkan banyak duit habis insya-Allah. Itu yang berlaku pada masyarakat kita ni. Baik, ala kulli hal, semakin ramailah yang memahami perkara tersebut. Khususnya anak-anak muda, adik-adik di universiti ni, saya kalau kahwin muda tak ada masalah, beranak apa semua jangan menyusah mak bapak. Kemudian bila beranak tu, anak tu jangan lupa untuk tahnik dengan kaedah yang paling jimat lah. Tapi kalau mampu nak jamu orang masa tahnik tu nak buat pulut kuning, pulut hijau, pulut biru buat, kuning hijau biru pun sekali dah, sekarang tak ada apa pun. Nah, kemudiannya bila akikah dah pula, nak buat pula akikah buat, tak ada masalah. Kalau dah mampu tak ada masalah apa. Nah, dapat pahala besar pula jamu orang makan apa semua ni. Lebih baik jamu tu pula cari di kejadian kita tu anak-anak yatim, ibu-ibu tunggal, tu lagi besar pahala. Ni duk jamu orang masjid surau memang sentiasa kenyang dan memang dah banyak duit. Dapat pahala juga, tapi lebih afdalnya
Kalau kita cari orang susah tak dia apa semua. Baik. Baik, hadis ini yakni menunjukkan bahawa jelas pada kita yang kita tidak perlu meminta orang mengirim salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia tanya, nak buat juga, kita kata, buat pergi ikut mung. orang ajar cara mudah, dia nak cara payah. Buat gilah. Pastinya lebih baik kita sendiri mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi SAW di mana juga kita berada. Tadi kita dah baca. Ditambah pula kenapa meminta orang lain yang menyampaikan salam kepada baginda SAW, sedangkan yang mengirimkan salam kepada baginda SAW adalah orang yang jauh lebih baik daripada orang tersebut. Sabda Nabi SAW, Inna lillahi fil ardi malaikatan sayyahina yuballighuni min ummatis salam. Hadis riwayat Ahmad 3666. Sesungguhnya bagi Allah itu para malaikat di bumi. Berapa ramai? Wallahu a'lam. Yang diberitahu sikit dalam Quran, tapi yang sebenarnya banyak sampai ke malam Isra wal Mi'raj itu ataupun malam Lailatul Qadar, dalam setengah perbincangan menyebutkan bahawa malaikat memenuhi ruang bumi, ruang langit bumi sampai tidak ada ruang. Nak kata ramai ni malaikat tu lagu mana? Yang masuk dalam Baitul Ma'mur berapa puluh ribu tu tak keluar-keluar daripada awal sampai akhir. Nabi Ibrahim duduk di Baitul Ma'mur bersandar. Malaikat masuk ibadah Baitul Ma'mur ni macam Kaabah, yakni Baitullahil Haram. Kaabah makhluk Allah di langit, yakni para malaikat kan. Malaikat masuk tu berapa puluh ribu. Berapa puluh ribu, 40 ribu dalam hadis sahih tu. Jadi masuk tu tak keluar-keluar dah. Daripada awal diciptakan sampailah ketika Rasulullah tengok tu, masuk dalam tu, ibadah tak keluar-keluar. Besar mana Baitul Ma'mur? Wallahu a'lam, tak tahu. Besar mana arasy Allah Ta'ala, yang mana dipikul oleh 8 malaikat itu? Wallahu a'lam. 8 malaikat pikul atas kepala junjung, kata tafsir Al-Azhar, yang kemudian di sekelilingnya bertawaf malaikat-malaikat yang membacakan istighfar ataupun yang membacakan salam dan selamat kepada orang-orang yang beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini memang satu benda yang kalau kita pergi satu-satu tentang malaikat, apa yang Quran hadis kata tentang malaikat, apa yang Quran hadis kata tentang jin, maka kita akan memahami hakikat alam dan makhluk gaib dengan betul. Kita tidak akan mudah ditipu oleh siapa-siapa yang duk reka cerita, tidak mungkin. Nampak tak? Baik, dengar molek ke belakang ni? Dengar molek ya. Dengar elok, macam lag sikit. Dengar Ustaz. Okey. Baik, kata Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullah ta'ala, ulama hadis besar zaman moden yang baru meninggal 2-3 tahun sudah, dan ramai daripada guru-guru saya adalah anak murid dia lah. Secara rasmi lah, pergi ambil ilmu daripada dia apa semua. Hadis ini sahih sanadnya mengikut syarat Imam Muslim. Justru yang lebih tepat ialah wallahu a'lam, kata Ustaz Sabit kita, semua umat Nabi SAW bersalawat, dianjurkan bersalawat di mana sahaja, kerana salawat dan salam yang diucap sampai kepada Rasulullah SAW itu pegangan dan i'tiqad dan akidah kita. Kita berpegang, kita duduk mana-mana pun atas muka bumi Allah Ta'ala ni, bila kita selawat pada Rasulullah, selawat tu sampai pada Rasulullah, dan Rasulullah tahu kita yang bagi selawat tu. Kita selawat, kemudian Allah akan membalas selawat kita itu 10 kali bagi satu selawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, doakanlah Nabi Muhammad kami itu. Ada bahasa kita lah. Kita bagi tahu Allah supaya Allah doakan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sebagai jawapannya, Rasulullah kata, Allah akan selawat pada kamu 10 kali. Yakni Allah doakan kita 10 kali lagi. Jangan main-main. Bukan main-main itu selawat tu. Sebab tu hari Jumaat, perbanyakkan selawat, khususnya lepas asar sampailah masuk waktu maghrib di hujungnya. Ada waktu yang sangat berkah. Di situ, para salafus salih memang menjadi amal salafus salih. Mereka bila masuk solat asar pada hari petang Jumaat, mereka tak keluar sampailah masuk waktu maghrib dan isyak malam. Dia akan habis untuk bermunajat di situ. Kalau kita di rumah masing-masing lah. Dan kalau kita duduk jalan bawa anak ke taman, ke mana-mana pun boleh. Kita duduk zikir, baca Quran, apa semua. Maksudnya, dengan keadaan kita sedar, waktu tu waktu yang prime. Antara prime time selain daripada waktu dekat dengan waktu solat tu. Antara waktu yang mustajab. Dalam hadis lain, Nabi SAW menyebutkan dalam hari Jumaat tu ada a moment. Bermula pada Khamis sebelumnya, yang kita panggil malam Jumaat tu, yang ada baca surah Yasin tu, from the beginning of the Jumaat time, before Maghrib,
until the end of the day, sebelum masuknya waktu maghrib yang hari Jumaat itu sendiri, maka akan ada satu momen yang Allah Ta'ala akan mustajabkan apa-apa yang umat dia minta. Tapi tak diberitahu bila. Kebetulan kita doa masa tu, amin, settle masalah. Cuma ustaz-ustaz ni kadang-kadang dia buat dan saya fikir benda tu tidak tepat lah. Dia kata kalau lah pada masa tu kita sebut di mulut, kita duk marah orang anak kita ke, marah suami ke, maka takdirlah waktu tu momen yang mustajab jadi sungguh pada anak. Masalah bila kita sebut tu bukan doa ni dia ada seni dia. Yang kita duk sebut tu perkataan kita marah, itu bukan doa lah. Walaupun orang Melayu kata kata-kata itu doa, memanglah nak berdoa kena guna kata-kata. Tapi doa ni ada khusus niat kita nak berdoa, nak merayu, minta pada Allah, barulah jadi macam doa yang proper. Adapun kita sebut di mulut apa semua ni serada perkataan yang mungkin akan jadi, tapi pada saya tidak tepat sebagai satu doa yang khusus lah. Begitu. Jadi takut pula kita, bukan takut lah, tapi bagus juga untuk menjaga mulut itu. Jangan ganas sangat. Marah macam mana pada suami dan isteri dan anak tu, jangan ganas sangatlah mulut tu. Dia nak kata begitu. Nah. Kebetulan ustaz tu pula, bini dia memang jenis ganas mulut. Itulah dia nak mengajar batu. Nah, macam mana? Tak. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Kita tengok apa yang kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sami'tu ba'da an-nasi yaqulu fil Madinah, inna abi wa ashabini wassani an usallima ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala sallim li ala ar-rasul wa hadha ghalat wa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam laysa hayyan hatta yunqalu salamul hayy lahu thumma innahu idha sallama abuka ala ar-rasul ala ar-rasul naqala salamata man huwa aqdaru minka ala iblaghihi wa awsaqu minka وهم الملائكة إذن لا حاجة إلى هذا ونقول أنت في مكانك في أي مكان من الأرض تقول السلام عليك أيها النبي وسيبلغه بأسرع من هذا وأوسق وأحسن. Maksudnya aku mendengar sebagian orang berkata di Madinah, bapa aku mewasiatkan untuk aku menyampaikan salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata bapaku, sampaikan salamku kepada Rasul. Perkara ini salah, kata Syekh Saleh Utsaimin. Kerana Rasulullah SAW bukan masih hidup untuk disampaikan salam orang yang masih hidup. Rasulullah sudah wafat, itu hakikatnya. Rasulullah hidup di sisi Allah. Memanglah hidup di sisi Allah itu bukanlah hidup di atas muka bumi. Mana nak sama hidup di sisi Allah dengan hidup di atas muka bumi? Hakikatnya Rasulullah hidup di alam sana, di alam barzakh dan juga di Illiyin, tempat yang tertinggi di sisi Allah. Rasulullah bukan lagi hidup atas muka bumi fana ni, alam zahir kita ni, tidak. Jadi kata Syekh Saleh Utsaimin, tak wajarlah salam yang diberikan pada orang hidup kita beri pada Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah wafat. Maka selawatlah sebab confirm sampai. Kalau bapa anda mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, salamnya itu disampaikan oleh mereka yang lebih berkemampuan daripada anda dan lebih dipercayai, iaitu para malaikat, justru tidak ada keperluan untuk mengirim salam. Kita katakan anda berada di mana sahaja di dunia ini dan anda ucapkan Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Assalamualaikum, salam ke atasmu wahai Nabi. Ucapan itu akan disampaikan oleh mereka yang lebih pantas, lebih dipercayai dan lebih baik, iaitu malaikat sendiri. Malaikat yang akan jadi perantara kita, yang pastinya tidak berdusta, yang pastinya akan buat kerja dengan betul, yang pastinya tidak ada niat lain. Mereka nak buat benda yang betul saja. Itu malaikat. Sebab itulah bila kita selama ni mempercayai bahawa syaitan dan iblis itu sebagai Azazil, ketua malaikat, itu tidak tepat. Tidak sahih sirah tersebut. Mana mungkin yang namanya jin iblis, malaikat, jin iblis syaitan itu yang dibuat daripada api, min marijin min nar, itu adalah sebahagian daripada malaikat, sedangkan malaikat itu daripada min nur, daripada cahaya. Dan malaikat secara azalinya akan taat pada Allah Ta'ala sampai bila-bila. Malaikat juga tidak makan minum, tidak ada anak. Sedangkan jin iblis syaitan ada
anak apa semua, makan minum, dia ada nafsu dan seumpamanya. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa dakwaan yang mengatakan syaitan iblis ni sebagai azazil, iaitu ketua malaikat, itu tidak sahih. Bahkan dari sudut istilah pun antara rasul, antara jin, syaitan dan iblis ada perbezaan dia. Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi membahaskan. Dia kata syaitan ni sebenarnya sifat. Iblis itu sendiri adalah salah satu daripada bangsa jin. Jadi yang besarnya jin. Sebab itu dalam Quran ada surah Al-Jin. Jadi iblis adalah salah satu daripada bangsa jin. Termasuklah ifrit, termasuklah yang lain-lain itu. Sebab itulah kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bila kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, memohon perlindungan daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Syaitan di situ boleh jadi dua. Apa dia? Minal jinnati wan nasi. Dalam surah An-Nas, bukankah sepatutnya minal iblisi wan nas? Kenapa minal jinnati wan nas? Bukannya minal iblis was syaitan. Kerana syaitan ni boleh jadi daripada kalangan jin, boleh jadi daripada kalangan manusia. Dan yang lebih teruk sekali syaitan ni bukannya jin daripada kalangan jin, sebab kita tak nampak, dia menghalus secara halus saja. Syaitan yang lebih dahsyat adalah daripada kalangan manusia. Siapa? Suami kita, isteri kita, anak-anak kita, mak ayah kita, sahabat-sahabat kita. Boleh jadi syaitan yang lebih dahsyat daripada yang namanya jin tadi. Sebab itulah minal jinnati wan nasi. Kita mohon perlindungan daripada Allah, daripada jin dan manusia yang bersifat dengan sifat syaitan. Jadi, asyaitanu adalah sifat yang ada pada jin, yang ada pada manusia. Itu keterangan Dr. Salah Abdul Fattah Khalidi berkaitan dengan istilah syaitan, berkaitan dengan istilah iblis, berkaitan dengan istilah jin. Jadi, iblis daripada bangsa jin, manusia, kita manusia, jin. Jadi mendakwa bahawa iblis yang tak nak sujud kepada Nabi Adam sebagai azazil, ketua malaikat, adalah perkara yang tidak sahih sama sekali. Tapi faktanya jin memang diciptakan dan dahulu kala mereka menjadi makhluk kesukaan Allah ataupun makhluk yang taat pada Allah, sehinggalah iblis buat halah tak mahu sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Baik, untuk akhir sekali, penutupnya pada hari ini, kesimpulan dan cadangan daripada Ustaz Sabit kita. Walaupun amalan 21 pun menarik, tapi terpaksalah kita tangguh dulu, ya. Dia lebih kurang juga dengan kirim salam tu. Lebih kurang dah sebenarnya. Tapi tak apa, kita tinggalkan dulu. Siapa yang rajin, dia bacalah dulu. Tak ada masalah apa. Baik, berdasarkan perbahasan dalam bab ini secara ringkas, beberapa perkara yang boleh dijadikan rumusan antaranya. Pertama, perbanyakkan berselawat kepada Nabi SAW tidak kira di mana kita berada. Yang kedua, ucapan selawat dan salam kita disampaikan oleh malaikat kepada baginda SAW dan kita wajib mengimani perkara tersebut. Bahawa setiap selawat kita pasti malaikat akan bawa untuk pergi jumpa dengan Rasulullah SAW. Maka perbanyakkanlah selawat in the proper way. Bukannya duk cakap di kedai kopi 2-3 saat, Allahumma salli ala Muhammad. Cakap tak sampai 2-3 patah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi orang pun nak bercakap ke, nak selawat ke, nak apa ni. Dia kena beza, time selawat, time kuliah, time ceramah. Dah seumpamanya. Dalam hadis, Ustaz Mustafa Abdul Rahman, syarah hadis 40 dalam bahasa Melayu tu, ulama Melayu kita lah, yang diterbitkan oleh Pustaka Fajar. Dia dalam bab hadis berkaitan dengan bid'ah itu, laisa minna man da'a, hadis yang laisa minna man Allahumma salli ala Muhammad. Apa hadisnya tu? Allah tak ingat dah. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang melakukan sesuatu yang bukan berasal daripada kami, di sisi kami, urusan kami, yakni urusan agama, fahuwa raddun, dan ia akan tertolak.
Dalam itu, maka Ustaz Mustafa Abdul Rahman mendatangkan contoh, iaitu antara amalan-amalan yang tertolak ni berselawat bukan pada tempat dia. Yang ni selawat tu tak kena, keadaannya tak sesuai. Selawat time-time contoh. Banyaklah contoh nak bagi. Tapi nak katanya tak sesuai. Not in the proper way. Selawat ni sepatutnya berada dalam keadaan kita bersedia, bagus. Kita duduk dalam keadaan yang jiwanya sangat timbul kerinduan pada Rasulullah, ingat jasa-jasa Rasulullah, maka kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Memadai dah. Dan melakukan nasyid. Apa hukumnya? Nasyid lah, tak ada masalah apa. Tapi mendakwa nasyid kita tu sebagai selawat, itu satu hal lain tu. Ya hanana lah apa semua, itu nasyid, itu bukan selawat. Itu nasyid lah, nasyid macam orang duk menyanyi apa semua, begitu saja. Selawat in the proper way. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Begitu sehingga akhir selawat Ibrahimiyah. Baik, yang ketiga, tidak dijumpai contoh dan dengan sanad yang sahih daripada para sahabat dan golongan salaf terdahulu yang mengamalkan perbuatan berkirim salam mereka kepada mereka yang pergi menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kesimpulan daripada perbincangan kita. Maka nak kata, tapi dia tak jelaskanlah apa status kirim salam apa semua ni, kita pun tak berani nak kata benda tu salah ke betul ke apa semua, wallahu alam. Tapi sebagian orang memang dok buat sungguh lah. Memang tak percaya, pergi masa musim haji dulu, masa hantar orang pergi haji di di Kelana Jaya tu. Ramai orang duk kirim salam situ tu. Nah, kirim salam, kirim flying kiss macam-macam lah. Dah seumpamanya. Tapi list dekat memang. Bawa buku 35 pula tu pergi tu. Lepas tu dia marah pula. Nah, awak doa tak kat saya ni, saya pesan hari tu. Saya doa. Orang tu malah nak layan, dia pun kata, saya doa umum lah semua sekali. Nah, tak sebutlah nama seorang-seorang, tapi yang jenis nak ambil hati sungguh ni, lepas dia berdoa tu, dia ambil gambar depan Kaabah. Doa sekian-sekian, nama, siap dengan IC semua lah. Bukan main. Okey, settle, done. Doa kepada si fulan-si-fulan. Dah back in ke belum? Last kali tanya dah back in ke belum? Ada? Begitu cara dia. Wallahu a'lam. Ada soalan kah sebelum kita tutup perbincangan, nak berkepak dah? Dah. Okay, Ustaz. Ya. Tapi kan, Ustaz, tapi Ustaz, sebenarnya berkirim salam ni berat tau Ustaz, amalan yang berat tau Ustaz. Adakah kita perlu tunaikan ataupun kadang-kadang kita terlupa, dan kita pun satu macam bila orang cakap kisah Nabi Rasulullah SAW, kita rasa macam Allah Akbar, macam berat pada kita lah. Kita ni kan kadang terlupa, dan kita pun excited juga kan. Jadi benda tu sesuatu macam mana Ustaz ya? Adakah perlu kita rasa bersalah jika kita terlupa nak sampai ke salam Rasulullah SAW, ataupun dikirakan amanah ke? Macam mana Ustaz? Saya memberikan cadangan lepas ni, bila ada orang, kalau lah lepas ni Kak Syida ke, Kak Liza ke, siapa-siapa nak pergi ke Mekah dan ada orang nak kirim salam tu, kita pun ajarlah mereka. Kita pun bisik pada ginilah, saya pun tak pasti ingat ke tidak ni. Cuma kita minta sama-sama kita banyakkan selawat pada Rasulullah SAW. Memang confirm sampai. Maksudnya kita ajar balik dia bahawa banyakkanlah selawat. Kita tak katalah yang dia suruh tu salah. Kita kata insya-Allah kalau tak ada apa-apa. Cuma dalam masa yang sama tu kita encounter balik, dalam masa yang sama tu kena banyak-banyak selawat pada Rasulullah lah. Sambil duduk saja apa semua tu. Jadi kita ajar mereka melakukan sunnah yang betul. Janganlah bila mereka kirim salam tu, tak boleh tu. Saya mengaji tak ada benda tu. Mengaruk tu belakang. Memang kawan tu mari nak raikan kita, nak doakan kita, jadi marah pula. Ada jadi tak betul lah pendekatan kita tu. Wallahu a'lam. Kak Syida. Semua nak sebut tadi apa dia? Ada benda saya nak sebut tadi. Sampai ke salam yang dikirimkan melalui kita tu? Sampai kepada Rasulullah SAW tu lah. Itu kita pun tak berani nak sebut lah. Tapi yang kita tahu adalah benda itu tidak pernah diamalkan oleh para ulama salafus soleh dahulu, para sahabat apa semua. Tidak ada. Tidak ada. Maka bila tidak ada ni,
Lah, nak ada sampai ke tidak tu wallahualam. Tapi yang confirm sampai bila kamu selawat. Itulah jawapan kita. Yang confirm sampai bila kamu selawat sendiri pada Rasulullah, confirm sampai. Yang bawanya bukan saya tapi malaikat. Lagilah powerful lah. Tapi orang ni bila sebut gitu, dia orang kita dia nak bukti zahir. Dia sentimennya pada nampak saya kirim salam pada awak ya, pada Rasulullah melalui awak ya. Jadi bila kita balik tu, kirim tak salam Rasulullah tu. Alhamdulillah ada. Dia rasa puas sungguh. Dia lebih yakin. Jadi bila ada teknologi baru ni, siap boleh buat live, siap boleh ambil gambar, tulis tu, dia punya rasa nak dia siapa, confirm Allah Ta'ala terima tu. Tu dia punya sangkaan, dia punya sangkaan sampai tahap tu. Itu minta 100-200 ribu membayar tu. Allah Akbar. Baik, memang baik bayar. Ada package kan, berapa ribu? 15 Valid ribu. doa. Kalau doa tu panjang waktu. Dia punya tu valid doa. Kalau doa untuk sekian-sekian, pukul 3 pagi di Raudah sekian harga. Kalau doa sekian-sekian, kalau di Hijrah Ismail sekian-sekian harga. Saya pun tak terfikir begitu ya. Kreatif betul kita ni buat bisnes. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah setelah tegur apa semua tak ada bunyilah kabarnya. Itu bagusnya apa nama media masa semasa ni, benda-benda begitu boleh dibantah dengan cepatlah, dengan terbuka dan cepat insya-Allah. Baik, kalau tak ada apa-apa dah saya mohon diri dulu. Adakah lagi sebelum kita tutup ni? Kalau tak ada dah kita kita tangguh untuk minggu depan insya-Allah. Tempat apa ni? Tak apalah, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul As. Kak Syida dan sahabat-sahabat nak sambung lagi, teruskan, tak ada masalah apa. Kira panggil wacana pasca kuliah, tak ada untuk menggulung balik apa semua. Selalunya kami berbincang-bincang. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Molek lah, jadi ingat balik lah. Okey, saya minta diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sama-sama saya minta diri ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ni ada checkboard ni, benar ni. Okey. Okey, semua. Bunyi bergaul. Jadi kita pun nak tutup juga Kak Syida. Bolehlah tutup lah. Cuma lagi satu lagi yang Kak Syida terharu sangat kan bila Ustaz Zuhairi cakap dengan Ustaz Aziz cakap Rasulullah SAW jawab sendiri salam kita kan. Betul. Setiap kali solat tu saya excited nak solat sebab apa tau. Kadang-kadang setiap kali dah dapat benda tu memang tahu tapi tu sebelum ni kita tak ada kena ketuk kepala kan. Maksudnya kita sentiasa kena ketuk kepala dengan Ustaz kan. Dia lagi reminder pada jadi bila rumah dia akan dekat. Sebenarnya kan tak payah susah-susah lah. Lain kali kan kalau orang nanti salam ke kita akan cakap terang kat dia orang. Sebenarnya kan Rasulullah SAW jawab salam kita sendiri dalam solat kan. Nisa kan? Tak ni malaikat yang bawa salam kita tu tahu tak, malaikat jadi bercahaya. Jadi sepantas mana salam kita tu sampai. Allah nak balas ganjaran kat kita tu. Salawat kita tu, doa kita tu sampai kan. Ya Allah, malaikat yang bawa. Kalau orang kata kita yang kirim salam tu, kita tu siapa? Allahu Akbar. Tapi kita tak tahu, dia jadi macam satu adab bila orang nak pergi pun, nak pergi umrah ke apa, kita akan cakap sampai salam. Kita ingat Assalamualaikum Kak Syida. Ya. Nak kat Facebook tu kat mana? Saya cuba cari tak ada apa pula. Yang Kak Syida hantar aku ke? Itu Tapi tak ada pun yang live kita ni. Ada ya? Ada je. Ataupun saya tak pandai cari tu. Saya share dekat apa tadi, dekat apa chatting dekat box chatting tadi. Saya share tadi. Itulah saya cuba. Puan ada dalam grup kita ke? Tak ada. Saya ni dari Singapura. Ke Singapura. Kakak ada. Kakak yang kasih. Kakak kat Rawang. Kakak yang kasih saya. Sebab saya dah masuk dekat dalam tu. Ada kat dalam. Tak ada. Saya tak ada dalam grup. Dekat okey, macam mana ya nak bagi. Apa nanti skala tu nanti saya cuba tanya kakak. Sebab kakak yang share ni. Syida Alias je. Kalau puan pergi ke Facebook, type Syida Alias Rawang kan. Ada tu nanti insya-Allah.
Okey, okey. Kira-kira kita memang ada live kat Facebook lah. Lepas tu kita ada rakaman, kita ada juga sebab dekat YouTube. yelah, sebab lagi bagus kan kita dapat tengok rakaman. Ya betul. Sebab boleh masuk grup. Masuk grup dah senang. Masuk grup pun Ah. boleh, ada dalam Telegram untuk rakaman kelas. Masuk kelas, maksudnya masuk grup untuk dengar syarahan ni je ke ataupun apa? Ada link untuk dapat link dan satu dalam Telegram tu adalah rakaman kelas. Dalam tu semua ada rakaman kelas. Oh, tapi tak ada belajar-belajar lah. Itu rakaman kelas saja. Boleh lah masukkan nama saya pun boleh. Jadi saya bagi link tu, kalau boleh point ambil link kat sini lah. Saya dah share link group. Ambil kat mana tu? Oh, okey. Cuba point tekan dekat link tu kan sekarang. Cuba point link tekan sekarang. Dekat ruangan chat. Link. Ada. Okey, lepas tu join group. Okey. Join group dia kat situ ada. Boleh tak? Okey dah. Okey, kat situ kita ada share sudah di bawah kan. Dan juga Yang kat situ kuliah nanti- JAA tu Quran hadis. Betul? Ya. Nanti kat situ nanti saya akan sharekan link untuk ke Telegram. Okey. Untuk Ini dapat maknanya sekarang. dah ada lah ni. Ini saya dah Ya. masuk lah ni ke? Nama pun pada masuk ya, nanti saya check sebelah saya. Puan Faizah Mahmud. Ya betul. Dah. Oh ya, okey dah kan join via link tu kan. Kita apa nanti kalau insya-Allah kalau sertakan rakaman kita share kat situ lah. Maksudnya link untuk Okey. Telegram. Yalah kadang-kadang ini kakak yang share. Kakak saya Fauzia Mahmud. Oh kakak Fuzia punya ni ya, Fuzia punya adik lah. Adik. Saya kat Singapura. Saya duduk Singapura. Suami Singaporean. Tapi saya Malaysia. Kakak kan. Okey. Kak Fuzia tu dia aktif, selalu join kelas-kelas kita. Tu dia yang hantar tadi. Dia selalu hantar lah last week yang Ustaz nak balik kampung tu pun saya ikuti juga. Masya-Allah. Banyak juga dia hantar yang Ustaz yang tadabur surat tagabur tu kan. Itu pun saya join juga. Alhamdulillah. Yelah dah pencen ni duduk tak ada kerja, join je lah kan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kami tak ada pencen lagi ni kan. InsyaAllah kita jumpa lagi Pan kat nanti insyaAllah nanti saya akan share link untuk kita Telegram ya. So Okey. Liza, Terima kasih. Jadi kita end sesi kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Waalaikumsalam. Jazakumullah. Terima kasih. kita endkan sesi petang ni ya. Dengan lepas Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.